Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri nota bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 8 Awas Sebaran Penyakit dengan tajuknya Makanan Tercemar, Penyakit Tersebar. Bersama saya Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 3.1. Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. Manakala standard pembelajaran kita adalah 3.1.1. Mengetahui penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 47 dan 48 buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6. Ini adalah apa yang kamu boleh lihat di buku teks kamu di halaman 47. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis di buku teks kamu. Penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air boleh berjangkit apabila seseorang individu terdedah secara langsung kepada makanan atau air yang tercemar. Pada pendapat kamu, apakah jenis penyakit yang boleh berlaku dalam contoh situasi di bawah? Kelihatan ada 4 situasi gambar yang diberi di halaman 47. Jadi, kita akan membincangkan bersama-sama tentang beberapa perkara berdasarkan tajuk pada kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang jenis-jenis penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Yang kedua, cikgu akan menerangkan tentang penyakit-penyakit bawaan makanan dan penyakit-penyakit bawaan air. Dan yang ketiga, cikgu juga akan menerangkan tentang punca jangkitan penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Jika tadi kamu telah melihat apa maklumat yang terdapat di halaman 47, sekarang mari kita lihat pula maklumat-maklumat yang diberi di halaman 48 buku teks kamu. Mari kita lihat dan kita baca bersama-sama apakah yang tertulis di buku teks kamu. Penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air berlaku apabila makanan atau minuman tercemar dengan mikroorganisma, iaitu bakteria, parasit dan virus, toksin mikrob, tumbuhan beracun atau bahan kimia. Terdapat beberapa perkataan atau istilah sains yang terdapat dalam pernyataan ini. Mari cikgu terangkan terlebih dahulu tentang istilah-istilah tersebut. Yang pertama, toksin mikrob. Apakah yang dimaksudkan dengan toksin mikrob? Sebenarnya terdapat penerangan ataupun informasi yang diberi tentang maksud toksin mikrob. Toksin mikrob ialah bahan yang terhasil daripada mikroorganisma. Terdapat pula perkataan mikroorganisma di situ. Apakah yang dikatakan mikroorganisma? Cikgu percaya kamu ada belajar tentang mikroorganisma dalam mata pelajaran sains. Di sini, cikgu sekadar ingin menunjukkan secara ringkas tentang jenis-jenis mikroorganisma. Cikgu percaya kamu telah pun belajar tentang mikroorganisma dalam mata pelajaran sains. Terdapat 5 jenis mikroorganisma, iaitu yang pertama fungi, yang kedua protozoa, yang ketiga bakteria, yang keempat virus dan yang kelima alga.
Penerangan mengenai jenis-jenis mikroorganisma ini, cikgu percaya kamu telah pun belajar semasa kamu belajar tentang mikroorganisma dalam mata pelajaran sains. Bagaimanapun, terdapat maklumat-maklumat yang cikgu beri di sini yang kamu boleh baca nanti. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang beberapa jenis penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Jika kamu lihat di buku teks kamu, telah disenaraikan 5 jenis penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Yang pertama dikenali dengan demam kepialu ataupun tifoid. Yang kedua dipanggil penyakit taun ataupun kolera. Yang ketiga, penyakit hepatitis A. Yang keempat, disenteri atau cirit-birit berdarah. Dan yang kelima, keracunan makanan. Ini adalah 5 jenis penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air yang boleh kamu alami sekiranya kamu terdedah kepada makanan ataupun minuman yang tercemar. Seperti yang kita sedia maklum, setiap penyakit pasti ada punca dari mana penyakit itu datang. Dan itulah yang kita akan bincangkan tentang punca jangkitan penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Yang pertama, punca jangkitan adalah apabila kamu menggunakan peralatan tercemar semasa menyediakan makanan. Peralatan tercemar mungkin disebabkan peralatan tersebut tidak dibersihkan dengan sempurna. Yang kedua, berlaku kontak secara langsung atau tidak langsung dengan air tercemar. Contohnya, kamu mandi di sungai yang tercemar. Ketika mandi, kamu terminum air sungai yang tercemar itu. Itu boleh menjadi punca kamu terkena penyakit bawaan air. Yang ketiga, proses penyembelihan, agihan dan penyimpanan makanan yang tidak dikendalikan dengan betul. Kawasan penyembelihan juga perlu sentiasa dipastikan dalam keadaan yang bersih kerana banyak haiwan disembelih di situ. Penyimpanan daging juga mesti di tempat yang bersih dan tidak terdedah. Yang keempat, bahan makanan atau minuman tidak dicuci, dijangkiti atau tidak dimasak dengan sempurna sebelum dimakan atau diminum. Sebelum memasak, bahan makanan perlu dibasuh dengan teliti, dimasak dengan sempurna agar makanan tersebut selamat untuk dimakan. Yang kelima, kebersihan diri tidak diamalkan seperti mencuci tangan sebelum makan atau ketika menyediakan makanan atau minuman. Perbuatan membasuh tangan sebelum makan sepatutnya menjadi amalan. Penyedia makanan juga perlu memastikan tangan mereka sentiasa dalam keadaan bersih sewaktu menyediakan makanan. Kini kita tiba di bahagian yang penting dalam perbincangan kita, iaitu kita akan cuba menyelesaikan permasalahan yang terdapat di bahagian aktiviti. Apakah soalan yang terdapat di bahagian aktiviti? Mari kita baca bersama-sama. Cari maklumat tambahan berkaitan dengan penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Di awal perbincangan kita tadi, cikgu ada menyenaraikan 5 jenis penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Yang pertama adalah demam kepialu ataupun tifoid. Yang kedua, taun ataupun kolera. Yang ketiga, hepatitis A. Yang keempat, disenteri atau cirit-birit berdarah. Dan yang kelima, keracunan makanan.
Berdasarkan soalan yang terdapat di bahagian aktiviti, kita akan mencari maklumat tambahan berkaitan dengan kelima-lima jenis penyakit yang cikgu sebutkan tadi. Kita bermula dengan demam kepialu ataupun tifoid. Demam kepialu adalah jangkitan bakteria yang memberi kesan kepada beberapa organ badan. Ia mudah dijangkiti serta serius dan mengancam nyawa jika dibiarkan. Demam kepialu tersebar melalui sentuhan dengan najis dan air kencing orang yang dijangkiti. Ia merupakan penyakit biasa di negara yang tidak mengamalkan kebersihan, di mana najis manusia boleh mencemari sumber minuman dan makanan dengan mudah. Berdasarkan apa yang cikgu terangkan tadi, kita boleh buat kesimpulan bahawa demam kepialu ini boleh berpunca daripada sumber minuman dan sumber makanan yang telah tercemar. Yang kedua, mari kita lihat pula tentang penyakit taun ataupun kolera. Taun atau kolera adalah penyakit berjangkit yang menyebabkan cirit-berit berair yang teruk, yang boleh menyebabkan dehidrasi dan juga kematian jika tidak dirawat. Ia berlaku disebabkan oleh makan makanan atau minuman yang sudah tercemar dengan bakteria yang dipanggil Vibrio cholera. Seperti yang kamu baca tentang penyakit taun ini, sebenarnya penyakit taun juga adalah berpunca daripada makanan dan minuman yang tercemar. Sekarang kita lihat pula tentang penyakit hepatitis A. Hepatitis A adalah sebuah jangkitan pada organ hati yang disebabkan oleh jangkitan virus hepatitis A ataupun HAV. Penyebaran berlaku sekiranya makanan yang diambil tersebut tidak bersih dan tercemar dengan najis yang mempunyai kandungan virus HAV. Ia tidak terhad kepada makanan sahaja, bersentuhan dengan tangan yang kotor, meminum minuman yang tercemar dengan HAV juga turut menyumbang kepada keadaan ini. Jadi, kalau kita lihat maklumat yang terdapat di bahagian hepatitis A, kita boleh buat kesimpulan yang hampir sama dengan penyakit demam kepialu dan taun bahawa puncanya adalah daripada pencemaran makanan dan minuman yang kita minum dan kita makan. Seterusnya kita akan melihat dan mencari maklumat tentang penyakit yang keempat, iaitu disenteri ataupun cirit-birit berdarah. Disenteri adalah jangkitan bakteria atau ameba terhadap usus yang menyebabkan cirit-birit berdarah atau mukus. Disenteri mudah tersebar disebabkan amalan kebersihan dan kerap kali dijangkiti melalui makanan yang tercemar. Bakteria ini boleh merebak melalui sentuhan terus dengan bakteria di dalam najis. Bakteria-bakteria tersebut juga boleh tersebar melalui makanan yang tercemar atau dengan minum atau berenang di dalam air yang tercemar. Jadi rumusan yang kita boleh buat tentang penyakit disenteri ini adalah penyakit ini juga berpunca daripada makanan yang tercemar. Selain daripada air di mana jika kita mandi atau berenang di dalamnya, air tersebut tercemar juga boleh menyebabkan kita mengalami disenteri. Dan yang kelima, kita akan membincangkan atau mencari maklumat tentang keracunan makanan. Keracunan makanan juga dikenali sebagai penyakit melalui makanan, ialah keadaan yang disebabkan oleh pemakanan makanan yang tercemar. Organisma berjangkit seperti bakteria, virus, parasit atau toksit, mereka adalah punca utama keracunan makanan. Makanan yang tercemar disebabkan oleh penyajian makanan yang tidak bersih, peralatan yang tidak bersih atau tangan yang tidak dicuci.
baik berpunca dari penyedia atau dari pesakit sendiri. Jadi, itu adalah maklumat yang kita boleh peroleh tentang keracunan makanan. Berdasarkan perbincangan kita mengenai maklumat tambahan penyakit-penyakit yang cikgu sebutkan tadi, maka kesimpulan yang dapat kita buat bahawa kesemua penyakit ini boleh ataupun berpunca daripada makanan dan minuman yang terdedah kepada pencemaran. Jadi, kamu perlulah memilih dan memastikan makanan yang kamu hendak makan dan minuman yang kamu hendak minum berada dalam keadaan bersih. Bukan sahaja bersih dari segi penyediaan, malah kamu sendiri perlu memastikan kamu sendiri bersih, kebersihan diri kamu dan kawasan sekitar untuk mengelakkan makanan dan minuman kamu tercemar. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk makanan tercemar, penyakit tersebar. Cikgu harap perbincangan kita tadi akan memberikan kamu maklumat tambahan ataupun ilmu kepada kamu bagaimana untuk kamu mengelakkan diri daripada terkena penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Perbincangan kita pada kali ini adalah menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6, halaman 47 dan 48. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberikan manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.